Hai, Assalamualaikum. Kami dari grup 3 ingin membentangkan tentang pasal tamadun India. Antara ahli kumpulan kami ialah Alif, Mukrish, Nakib, Khalisha, Audi dan Sofia. Perkembangan tamadun India berlaku apabila pusat tamadun beralih dari lembah Indus ke lembah Ganges. Perkembangan di lembah Ganges, yang pertama, kemunculan kerajaan-kerajaan kecil dipanggil Janapada. Yang kedua, kerajaan-kerajaan ini kemudiannya membentuk kerajaan yang lebih besar dipanggil Mahajanapada. Kerajaan Magadha yang terletak di timur laut India menjadi kuasa yang kuat antara tahun 540 hingga 450 sebelum Masihi. Faktor kekuatan kerajaan Magadha ialah: yang pertama, lokasi strategik di lembah Ganges; yang kedua, berjaya menguasai kerajaan lain di India; yang ketiga, berjaya mengawal laluan perdagangan utama di Sungai Ganges; yang ketiga pula, asas kewujudan dinasti Nanda, Maurya dan Gupta; yang akhir sekali, melancarkan dasar perluasan kuasa sehingga membentuk empayar yang luas. Perluasan kuasa dalam tamadun India. 1. Perluasan kuasa merujuk kepada usaha sesebuah kerajaan atau raja untuk menguasai dan memperluas pengaruh di sesuatu kawasan atau usaha untuk mengatasi pihak lain. Kedua pula, pada peringkat awal, perluasan kuasa dilakukan secara fizikal tetapi berubah secara keagamaan yang menekankan aspek kesejahteraan dan kedamaian. Dari segi faktor perluasan kuasa, yang pertama, dasar pemerintahan. Raja mengetuai kerajaan mengamalkan dasar perluasan kuasa. Yang kedua, kewangan. Setiap perluasan kuasa memerlukan pembiayaan yang kukuh daripada perbendaharaan kerajaan. Yang ketiga, sumber manusia. Sumber manusia yang mencukupi menjamin kerajaan dapat ditadbir dengan baik dan berkesan. Keempat, kekuatan ketenteraan. Kerajaan harus memiliki pasukan tentera yang kuat untuk mempertahankan negara daripada serangan musuh. Yang kelima, diplomasi keagamaan. Pemerintahan yang bijak tidak menggunakan kekuatan tentera semata-mata, sebaliknya turut mementingkan aspek keagamaan dan kemanusiaan. Terdapat beberapa bukti lain yang menunjukkan tamadun India antara tamadun terunggul di dunia. Yang pertama, buku Arthasastra karya Kautilya berkaitan sistem pemerintahan dan ketenteraan pada zaman Maurya. Yang kedua, kepesatan kegiatan perdagangan tamadun India melalui laluan darat dan laut. Yang ketiga, penggunaan wang shilling emas pada zaman Gupta menunjukkan kemewahan kerajaan tersebut. Yang keempat, lukisan gua di Ajanta dan Ellapora menunjukkan kepentingan kesenian dalam tamadun India. Bentuk perluasan kuasa terbahagi pada 3, iaitu secara fizikal. Secara fizikal, pada zaman dinasti Nanda pada tahun 345 hingga 321 sebelum Masihi, memiliki 20,000 tentera berkuda cavalry, 200 tentera berjalan kaki dipanggil infantry dan 3,000 tentera bergajah. Empayar Nanda merangkumi wilayah Bengal di timur hingga ke puncak di barat serta wilayah Deccan, menjadikan Pataliputra iaitu kini Pana sebagai pusat pemerintahan empayar. Yang kedua, zaman Maurya pada tahun 322 hingga 185 sebelum Masihi, memiliki 30,000 tentera berkuda, 600 tentera berjalan kaki dan 9,000 tentera bergajah. Dilaksanakan pada zaman pemerintahan Chandragupta Maurya dan Asoka. Empayar Marwan meliputi wilayah Bengal di timur hingga Hindu Kush di barat. Pusat pemerintahan juga terletak di Pataliputra. Yang ketiga, zaman Gupta 320 hingga 550 Masihi. Yang pertama, diketuai oleh Chandragupta. Yang kedua, Empayar Gupta menganjur dari Punjab hingga ke Bengal. Yang ketiga, Pataliputra menjadi pusat pemerintahan empayar. Yang kedua, secara keagamaan, Asoka berusaha menguasai Kalinga. Namun, apabila 100,000 terkorban dan 150,000 orang kehilangan harta benda, Asoka mula mengubah dasar yang lebih toleran. Yang kedua, Asoka menumpukan kepada pengembangan agama Buddha dengan menghantar misi ke Tibet, Nepal, Alexandria, Antioch, Bactria dan Burma. Misi ke Sri Lanka diketuai oleh Mahendra dan ke Asia Tenggara oleh Sona dan Utara. Perluasan kuasa secara keagamaan. Bagi membuka pembinaan negara, Asoka telah memberi peraturan undang-undang
bintang pada tiang batu yang dikenali sebagai Tiang Asoka diletakkan di kawasan strategik untuk tatapan rakyat. Pada zaman Gupta, penekanan diberi kepada agama Hindu yang merangkumi aspek pemerintahan, kebudayaan, kesusastraan, seni bina dan perdagangan. Raja Samudra Gupta dikenali sebagai Kaviraja atau Raja Penyai kerana puisi berbentuk keagamaan. Zaman Gupta dikenali sebagai zaman keemasan dalam agama Hindu.